Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'din wallahu samii'un 'alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh dengar Okay, minta handphone digantikan dengan buku, dengan pena. Kita klasikkan baliklah. Klasik Kita pendek je, jadi untuk tu bagi perhatian supaya saya dapat sampaikan dengan ringkas dan padat. Saya tak suka panjang-panjangkan dan ambil masa yang panjang kan, sebab kita semua adult. Tobek selain tobek lah. Tak apa, ni saya potong ni tobek. Okey Farouk kamera dia punya zoom dia kena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya kami telah pilih Nabi Adam alaihissalatu wassalam, wa Nuh, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran ke atas seluruh alam. Zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu samii'un 'alim. Dan zuriat-zuriat mereka Allah Subhanahu wa taala telah pilih mereka ini. Seperti mana saya sebut hari itu, kata bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bilakah tuan atau bilakah baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi Adam alaihi salatu wasallam masih di antara ruh dan jasad aku telah diutuskan sebagai rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah bacakan ataupun Allah Subhanahu wa taala telah bacakan surah Yasin 1000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam ini. 1000 tahun sebelum Allah ciptakan alam ini. Dalam surah Yasin kata apa? Yasin. Yasin siapa? Nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah dengan Quran, innaka laminal mursalin. Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun sebelum Allah ciptakan alam ini lagi. Kerana Rasulullah lah Allah ciptakan seluruh alam ini. Seperti kita tanam sebuah pokok kan, kita bukan nak pokok tu, kita nak hasil daripada pokok tu. Sama ada kita nak teduhan daripada pokok tu, nak bunga daripada pokok tu, ataupun nak buahan daripada pokok tu, apa saja hasil daripada pokok tu yang kita nak kan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah lahirkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam untuk adakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kita ni akan menjadi ummah yang tengah-tengah, walaupun kita di akhir zaman. Wasat maksudnya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam tengah. Sebelum kita ada kaum, sebelum kita ada manusia, dan selepas kita akan ada, dan kita akan jadi saksi untuk sebelum dan selepas kita. Faham? Wa kadzalika fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na ala haulaika syahida. Allah kata, kamulah yang akan menjadi saksi kepada umat terdahulu dan umat yang akan datang. Jadi pertama sekali kita nak bincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Inilah yang paling banyak kita biasa dengar ataupun yang paling masyhur daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nabi Ibrahim AS kan berdoa. Tetapi Nabi Ibrahim AS dikurniakan zuriat ketika baginda berusia berapa? 86 tahun. Lebih kurang lah. Masa di Iraq tak ada anak. Pergi ke Palestin tak ada anak. Pergi ke Mesir. Raja Mesir cuba nak buat perkara yang buruk dengan Sarah alaihissalam. Tak boleh. Berkali-kali dia cuba. Maka dia telah hadiahkan anak dia sendiri kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS telah berkahwin dengan Hajar alaihissalam.
Dan daripada Hajar alaihissalam lahirlah Ismail. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zuriat kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sebut, Nabi pernah sebut, kalaulah ibuku tidak sebut Zam-Zam, nescaya telah melimpahlah air Zam-Zam, melimpahlah air itu di seluruh kota Mekah jadi sungai. Bila keluar air Zam-Zam, bila keluar air daripada bumi, ketika itu Siti Hajar sebut Zam-Zam. Zam-Zam ni bahasa Hebrew, iaitu berhentilah, maksudnya janganlah kuat sangat. Kata kalaulah ibuku, Nabi refer kepada Hajar alaihissalam. Itu adalah ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ibu directly, ibu lah maksud ibu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi adalah keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala telah sebut yang ayat saya bacakan tadi, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Bagaimanapun Ibrahim akan sampai kepada Sam, dan Sam anak kepada Nuh alaihissalatu wassalam. Dan ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, definitely kita semua adalah anak kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ismail alaihissalatu wassalam kemudiannya, panjang cerita dia yang biasa kita dengar pada raya kurban biasanya, apa yang berlaku kan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan, mula-mula Sarah kata kepada Ibrahim, bawalah anak ni pergi jauh daripada mata aku tak nak tengok dia. Nabi Ibrahim ingat, mungkin sebab dia kecil hatilah kan, ataupun tak puas hati kerana dia isteri tua tak ada anak pun. Dan kedua dia ni adalah madu dia kan, baru kahwin dah dapat anak, dia kata bawalah pergi jauh. Nabi Ibrahim macam seolah-olah tak bertindak ke atas tu. Maka Allah utuskan Jibril. Pertama kali Jibril alaihissalatu wassalam turun ke bumi untuk berkhidmat, yang akhirnya akan sampaikan kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun pertama kali pun adalah untuk mulakan khidmat sehingga kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril kata buatlah seperti mana Sarah sebut ni. Dia kata pergi mana? Dia kata ikut saja aku. Nabi Ibrahim bawa isteri muda dia. Kalau isteri tua tak apa juga kan, nak pergi tinggalkan, dia bawa isteri muda dia, bawa kan. Dan isteri muda pun bukannya orang kampung, anak Raja Mesir kan, bawa sampai mana? Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Sampai ke satu tempat yang mana tak ada apa-apa pun, ghairi dhi zar', tanah pun tak subur, tak ada apa, air, makan apa pun tak ada. Allah tinggal dan balik. Begitu besar pengorbanan. Sebab tu Nabi sebut ana bnu zabihain kan, saya sebut kan, aku adalah anak dua orang yang terkorban. Maksudnya yang hampir terkorban. Satu adalah Ismail dan kedua adalah Abdullah. Saya sebut minggu lepas kan, ana bnu zabihain. Dia pun datang ke kota Mekah kan, duduk di situ. Dan saya pendekkan cerita kan, pengorbanan demi pengorbanan, pengorbanan demi pengorbanan, pembinaan Kaabah. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam doa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim, yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Apa doa dia? Ya Allah, utuskanlah rasul daripada kalangan mereka, maksud di Mekah nanti, di kalangan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan orang Arab. Dia daripada mana? Daripada Iraq kan. Bahasa yang dia cakap pun bukan bahasa Arab, bahasa antara Hebrew dengan Arab, bukan bahasa Arab. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan nak lahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Maka Allah telah hantar Jibril, bawa Nabi Ibrahim, bawa Nabi Ismail, bawa isteri dia dan menetap di kota Mekah. Pengorbanan demi pengorbanan, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Panjanglah cerita. Jadi zaman dulu lagi selepas satu nabi, selepas satu rasul, orang akan mula jauh daripada agama, sehinggalah tinggal sedikit sahaja. Sedikit, sangat sedikit. Maka Allah akan utuskan seorang lagi nabi kan.
Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Allah Subhanahu wa taala, lihat sebelum Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan agama sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ataupun masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil, maksudnya basically sebelum Nabi diutuskan sebagai seorang rasul. Kerana apa? Kerana ramai orang kata ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni agama apa, kan? Abdullah beragama apa, Aminah beragama apa, kan? Sebelum Nabi SAW diutuskan, ketika itu ada orang beriman tapi sedikit sangat. Sedikit sangat. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, Allah sebut dalam Al-Quran. Sedikit sangat, sangat sedikit orang yang beriman ketika itu. Salman Al-Farsi akan cerita. Dia kata masa saya kecil, ayah saya adalah panggil apa? Sami lah, Tok Sami. Dia punya kuil, kan? Kuil apa? Majusi. Panggil kuil ke? Kuil lah, kan? Majusi punya kuil. Majusi ni adalah mereka yang sembah api. Zoroastrianism, kan? Mereka sembah api. Dia kata dia, ayah dia, Sami dia lah, Tok Sami dia. Satu hari, dia kata setiap hari dia nak pergi ke kuil mereka. Api ni, ayah dia penjaga api. Api itu bukan sebarang api. Mereka tak boleh padamkan api. Ribuan tahun kena maintain api itu. Kalau nak buka kuil di mana-mana, kuil mereka ni lah, Persian ni, maka dia kena ambil daripada api tu. Dia tak boleh main nyala pakai mancis, tak boleh macam tu. Dia kena dapatkan daripada api asal tu. Dia kena simpan, tak boleh padam. Ayah dia lah penjaga api yang asal tu di Iran, somewhere in Iran. Dalam perjalanan daripada rumah dia ke temple tu, dia akan dengar ada seorang rahib yang bukan beragama bukan beragama Majusi, kan? Maksudnya bukan musyrik lah. Dengar dia baca sesuatu. Maka satu hari dia pun pergi, dia tengok apa, dan kemudian dia dapat tahu kata rupanya agama dia lebih baik. Kita sembah api, dia ni sembah Tuhan. Jadi dia pun mula belajar daripada orang tu sedikit demi sedikit. Sehingga ayah dia dapat tahu, ayah dia ikat dia pakai besi. Dan rahib tu pun kena bunuh. Mereka bunuh lah, sebab bayangkan kau boleh merasuk ayah Tok Sami, Salman Al-Farsi, anak Tok Sami. Dia pun bunuh Sami tu. Bunuh rahib tu lah. Kemudian Salman Al-Farsi lepaskan diri dia. Dan sebelum rahib ni meninggal, dia dah bagi tahu dah dia ada beberapa orang yang kau boleh jumpa. Dia bagi tahu satu orang, maka Salman Al-Farsi lepaskan diri dia pergi cari orang tu dan mula belajar. Begitulah saya pendekkan cerita ni. Salman cerita sendiri. Orang ni sebelum mati dia akan refer Salman kepada rahib yang lain, 3, yang keempat. Maksudnya di zaman itu keseluruhan orang yang masih di atas agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, iaitu Hanif, beberapa orang sahaja. Kenapa telah disesatkan oleh orang-orang musyrik. Agama Kristianiti ni agama wujud kerana dirosakkan agama itu. Dan siapa yang masih beriman kepada agama Kristian yang asal, maksudnya beriman kepada Taurat, kan, mereka itu dibakar hidup-hidup dan dijadikan api dan dijadikan lampu. Maksudnya malam akan bercahaya dengan mereka ni. Dan mereka paksa orang untuk menerima version Paul tu, yang mana dia dah modified, kan? Maksudnya boleh minum arak, boleh berzina, boleh itu, Tuhan bukan satu, itu dan ini. Dia diubah semua. Boleh makan babi. Sedangkan dalam kitab Taurat tak boleh. Dia dah ubah. Sehinggalah dia punya raja ketika itu, yang dilantik sebagai raja masa itu, dia pun buat keputusan untuk memeluk agama Kristian. Dalam masa itu yang atas agama yang asal sedikit saja. Bila dia memeluk, dia panggil orang mesyuarat, mereka bersetuju ikut version yang Paul ni dan mereka bakar lagi semua orang yang atas agama yang asal. Maksudnya tak ada kecuali sedikit, dan mereka ni pun beramal dengan agama mereka dengan sembunyi, duduk senyap-senyap beramal. Ini berlaku ketika itu. Maka mereka rosakkanlah, kan, agama itu dirosakkan oleh, kerana mereka ni daripada raja dia daripada musyrik jadi Kristian, maka dibawalah unsur-unsur syirik masuk dalam Kristian dan dirosakkan lagi agama Kristian itu. Dan ini berlaku setiap zaman. Salman Al-Farsi bila dia dah sampai ke padri yang keempat, padri itu bagi tahu sekarang ni orang padri, maksudnya rahib yang betul, yang atas agama ahli kitab yang betul. Dia kata
Aku tak kenal lagi dah siapa yang selepas ini yang boleh ajar kamu. Tetapi yang aku tahu dah hampir tiba masa yang Ahmad akan diutuskan. Dia kata, aku pun tak tahu di mana. Tapi yang aku baca daripada kitab-kitab kami dapat tahu bahawa dia akan dilahirkan di tempat yang banyak pohon kurma. Kedua, dia tidak akan mengambil sedekah tetapi dia terima hadiah. Ketiga, dia akan ada stamp kenabian di belakangnya. Stem kenabian ni adalah satu bentuk bulat yang ada rambut warna-warni. Bukan rambut satu warna, warna-warni. Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah stem kenabian. Di belakang ni Jadi Salman radhiyallahu anhu cerita apa? Itu cincin. Itu cincin. Mana? Dia lebih kurang besar ni di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bulu warna-warni. Memang nampak dengan terang. Dan dalam kitab-kitab lama tertulis itulah mohor kenabian. Tak ada tulis apa-apa. Tak ada, bukan tulisan. Yang tulisan Muhammad Allah Muhammad Rasul tu kan. Itu dalam stamp Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, maka saya habiskan cerita ni sebab dah mula cerita Salman Al-Farisi. Maka dia, sebab cerita dia sebenarnya menarik kan, maka dia pun pergi jumpa peniaga-peniaga yang mereka memang masa ketika itu pun berniaga rihlat asy-syita'i was-sayf daripada Yaman. Mereka akan pergi ke Syam, daripada Syam pergi ke Yaman. Tanya mereka, kata di mana yang banyak pohon kurma, negeri mana? Masa tu mana ada Saudi Arabia kan? Mana ada Saudi Arabia ketika itu? Saudi Arabia bila dibuka negara? 1624. Lebih kurang 1931 macam itulah. Jadi dia pun tanya kepada mereka di mana. Mereka kata Khaybar. Ketika itu Khaybar. Itulah berlaku peperangan Khaybar kan. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an pun kata, boleh tak bawa saya? Dia kata boleh, jom ikut kami. Mereka sebenarnya nak tipu dia. Jadi mereka kidnap dia, pergi jual ke Yathrib. Mereka sebenarnya nak pergi Yathrib, bukan ke Khaybar. Yathrib itulah Madinatul Munawwarah. Jadi Allah nak sampaikan dia, maka dia terus sampai ke Madinatul Munawwarah, dijual kepada seorang Yahudi di sana. Dia pun tunggu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan jadi nabi, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinatul Munawwarah, umur Salman Al-Farisi berapa masa tu? Dah 80 tahun. Dia memang dah tua. Ada sehingga riwayat mengatakan dia hidup sehingga 300 tahun. Tapi orang kata mungkin dalam tak sampailah 300 sebab anggaran dia mungkin 150 160 tahun lah. Tapi orang kata lama sangat. Dia kata seolah-olah sebab Nabi SAW sampai ke Madinah pun umur dia dah 80 tahun. Dah tua sangat dah. Tapi semangat dia nak tahu kebenaran, subhanallah, sehingga Nabi kata Salmanun minna ahlal bait. Kata Salman ni adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq. Punyalah dia bersemangat, dia pun berkhidmat kepada Yahudi itu. Satu hari dia kata, setengah aku petik buah kurma, maka aku dengar tuan aku sedang sembang dengan kawan dia, kata Rasul Ahmad yang mengaku Rasul tu telah sampai. Dia kata dia terjun terus daripada pokok tu, dia terus kata dah sampai dah. Tuan dia pun lempang bang, kata kau sibuk apa pergi buat kerja kau. Dia lempang umur berapa tahun masa tu tuan-tuan? 80 tahun, tapi semangat dia mencari kebenaran. Dia pun balik, dia kata dia pun simpan kurma yang mana diberikan oleh tuannya sebagai bayaran upah kepadanya, dan dia bawa itu pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia nak tahu sekarang ni betul kan ni Rasul? Satu, memang dah betul lah tempat yang banyak pohon kurma. Kedua, dia cuba, dia kata ya Rasulullah, dia kata aku dengar kata engkau tetamu, maksudnya musafir yang baru sampai ke negeri ini, maka aku nak sedekah. Nabi dan cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua peristiwa yang dia lalui. Kemudian dia bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mintalah kemerdekaan dan tanya, dan jadi bila mereka dah tahu kata ada demand pula daripada siapa? Muhammad kan, Rasul yang mengaku Rasul tu, maka mereka letak
bayaran pun tinggi. Kata kau nak bebaskan Salman Al-Farsi, kena tanam lebih kurang 150 pohon kurma. 150 pohon kurma bukan sedikit. Nabi kata tak apa. Bila sampai waktu nak tanam nanti bagi tahu aku. Nabi sendiri telah pergi dan Nabi tanam satu persatu, dan dengan cepatnya Allah Subhanahu Wa Taala tumbuhkan pohon kurma tersebut, kan, dan Salman telah bebas. Jadi orang yang bagi dalil apa tu? Antum a'lamu bidunyakum, kan? Nanti boleh cerita kat mereka lah tentang kisah ni, yang diorang kahwinkan pokok kurma. Lepas tu diorang tanya Nabi, Nabi kata tak payah, pokok kurma mati, kemudian mereka kahwinkan, kan, lepas tu kurma subur. Nabi SAW kata antum a'lamu bidunyakum, kata kamu lebih mengetahui akan perihal dunia kamu, kan. Cerita kat dia ni. Kata Nabi SAW sendiri yang tanam dengan tangan Nabi SAW sendiri. Dunia sebenarnya maksudnya perkara-perkara yang remeh-temeh ni kamu lebih tahu. Maksudnya perkara ni tak payah tanya aku pun tak apa. Sedangkan yang nak tumbuhkan siapa? Allah. Ambatna bi hadaiq zata bahja. Allah nak tumbuhkan, Allah tumbuhkan, Allah nak matikan, Allah matikan, kan. Baiklah. Maka inilah Salman Al-Farsi yang nak bagi tahu, kata ketika dia mencari kebenaran pun tak ada orang pun yang boleh sampaikan kebenaran kecuali beberapa orang saja, sehingga dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di tanah Mekah pula, di Hijaz masa tu agama apa? Agama apa? Musyrik lah, kan. Sebab berhala. Siapa yang bawa berhala tu? Nama dia Khuza'ah Amr bin Luhai. Khuza'ah Amr bin Luhai. Dia seorang yang kaya, dia banyak bantu orang, kan. Kadang-kadang orang yang banyak bantu orang ni, kadang-kadang dia boleh membantu orang, akhirnya dia akan bawa kepada syurga, kadang dia akan bawa kepada neraka juga. Amr bin Luhai, Khuza'ah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai lah, pendek nama dia Amr bin Luhai. Dia seorang yang kaya dan dia banyak bantu orang. Jadi bila orang ni banyak bantu orang, senanglah dia ada pengaruh. Dia travel, seperti saya sebut, mereka ni memang semua akan pergi ke Syam utara dan selatan ke Yaman, dan itulah perniagaan mereka. Bila dia sampai ke Syam, dia sampai kepada satu kaum tu, dia mendapat tahu bahawa mereka ni masya-Allah kuat, badan pun smart, kan. Di Balqa, nama tempat tu Balqa. Jadi dia kata, apa yang korang buat? Dia kata, kaya korang, perniagaan, ekonomi pun bagus, perniagaan pun bagus, badan pun sihat. Macam kita pergi barat lah, kita tengok, oh, dia punya football player dia pun smart-smart, tinggi-tinggi. Kata, korang buat apa? Dia kata, kami sembah berhala. Dia kata, oh, sembah berhala. Di Syam lah, maksud di Syam lah, kan, Syria. Syam ni besar, kan, zaman tu termasuklah Syria, Lebanon, Palestin, Jordan, ini semua Syam. Dia pun kata, boleh tak saya dapat dia ambil Hubal tu? Dia bawa berhala tu balik ke kota Mekah. Dan dia orang yang pertama yang mana telah introduce Hubal. Nabi SAW sendiri yang bagi tahu perkara ini. Inna awwala man sayyaba as-sawa'ib wa 'abada al-asnam Abu Khuza'ah Amr bin Amir. Nama dia Abu Khuza'ah. Abu Khuza'ah Amr bin Amir. Inilah Luhai, kan. Wa inni ra'aitu yajurru am'a'ahu fin nar. Aku melihatnya dia menyeret ususnya di neraka. Sebab dia lah yang mula introduce sembah berhala ni. Maka bila mula dengan satu berhala, Hubal dia letak di Kaabah. Dia letak kat mana? Di Kaabah. Mereka dulu memang buat tawaf, kerana daripada zaman Nabi Ibrahim AS, bila wa'azzin fin nasi ya'tuka rijalan, mereka tawaf. Jadi daripada satu beranaklah satu persatu. Orang datang ke Mekah, mereka mula mengambil batu daripada Kaabah tu untuk jadikan berhala. Batu-batu Kaabah tu dipecah sikit, ambil. Orang Mekah pun ambil kesempatan. Kadang bukan batu daripada Kaabah, batu mana entah dia ambil, dia kata ini pun Tuhan juga. Mereka membawa. Orang balik, dia punya apa, cendera hati dia orang bila datang ke Mekah buat haji, kan, tawaf, balik bawa balik berhala. Kemudian yang Lat, Uzza ni, kan, Latta Yalutu ni adalah seorang, ni berhala dibuat atas nama orang. Yang Latta, Uzza ni
adalah atas nama orang yang mana banyak membantu orang lain. Latta yalutu ni maksudnya gaul lah, dia masak. Dia masak masakan, dia akan bagi makan kepada orang-orang yang datang buat haji. Sebab tu kata banyak, sebab itulah Allah sebut dalam Quran, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir. Jangan samakan mereka dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajahada fi sabilillah, dan beriman pada hari akhirat, dan wajahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Mereka inilah dia orang introduce, dialah orang pertama yang bawa berhala. Dan orang semua mula percaya. Sebab apa? Dia bagi tahu dia orang yang ada pengaruh. Orang pula sehingga 360 berhala, maksudnya penuh dalam Kaabah tu dengan berhala. Penuh dengan berhala. As-Safa wal Marwah tu pun dia letak satu berhala dengan dua pecinta yang datang ke dalam, tak ada tempat mereka nak buat seks, mereka datang buat seks dalam Baitullah. Nauzubillah. Kisah dia lah, wallahu alam. Dan kemudian mereka mati, Allah Subhanahu wa taala matikan mereka, dan mereka dibina berhala mereka, satu di Safa, satu di Marwah. So datang ke Safa, touch berhala ni, pergi ke Marwah, touch berhala tu. Begitu sekali. Itulah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ketika Fatah Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta nabi-nabi buat tawaf kan. Nabi pecahkan satu berhala. Dengan naik unta tu Nabi pecahkan. Allahu Akbar. Jadi inilah orang yang pertama yang bawa berhala dan kemudian disembah oleh orang-orang sana. Sedangkan orang Arab ni daripada keturunan Nabi Ismail AS kan, daripada Adnan kan, daripada keturunan Adnan kan. Adnan ni adalah orang yang hidup di zaman Nabi Isa AS. Nabi Isa AS. Dia bukannya daripada keturunan Nabi Isa, tapi daripada keturunan Nabi Ismail AS. Keturunan Nabi pun daripada Adnan lah. Keturunan Nabi SAW daripada Adnan. Baiklah. Kemudian ketika itu ada tak agama lain, maksudnya selain daripada agama musyrik yang ada? Salah seorang yang ketika itu di atas agama yang betul adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Ibnu Al-Asad. Siapa dia? Dia sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid Ibn Al-Asad. Dia sepupu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dia tak beriman kepada mereka. Dia pergi cari kebenaran, tapi dia tidak beriman kepada, maksud dia tidak sembah berhala ni, Waraqah bin Naufal. Dan kedua, Waraqah bin Naufal inilah bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan takut kan. Nabi balik rumah, Nabi kata kepada Khadijah, zammilu ni. Khadijah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni anak kepada Naufal. Naufal ni anak sulung kepada Asad. Jadi beza banyaklah dengan Khadijah radhiyallahu anha umur mereka. Dia dah tua sangat dah masa tu. Nabi 40, dia mungkin dah 80 tahun dah. Masa tu dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, kalaulah aku masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu daripada negeri kamu, akan menyakiti kamu. Dan Nabi pelik, kata, kenapa kaum aku sendiri nak mengusir aku, maksud nak buang aku? Di zaman dulu tak ada negara. Zaman dulu tak ada negara, yang ada apa? Kabilah. Dia main kabilah saja. Kaum ataupun kabilah. Dan kabilah kaum ni memang lebih kuat hubungan mereka daripada negara. Undang-undang mereka, persatuan mereka kan, memang sangat erat. Kenapa kaum aku, kabilah aku nak buang aku pula? Maksudnya kenapa negara aku nak buang aku? Begitu sekali. Di masa itulah Waraqah bin Naufal kata, kalaulah aku masih muda kan, dan aku ada masa tu, dan saya aku akan bantumu bila mana kaummu akan halau kamu. Baiklah. Jadi begitu juga ketika itu, yang mana bagaimana kita dapat tahu daripada sejarah, kata mereka ini ketika itu di atas agama yang betul kerana berlaku satu pesta ketika itu. Maksudnya di zaman bin Ammar ni adalah ayah kepada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id ni adalah siapa? Asyarah Mubasyarah. Asyarah Mubasyarah. Salah seorang daripada 10 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri
berita gembira. Begitu juga ada seorang nama Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Bila mana orang datang daripada Iyad pada tahun 9 Hijrah, datang untuk meluk agama Islam, Nabi SAW tanya masa tu, Qus mana Qus? Sebab aku pernah lihat dia masa ketika aku kecil dulu, dia berdakwah. Dakwah dia memang sangat menarik. Saya baca sikit, memang sangat mirip kepada Al-Quran kan. Mereka ni penyair dan dia punya bahasa dia begitu indah sekali. Dan boleh kata ulama dalam kitab sirah sejarah mesti mereka akan riwayatkan. Kata ya ayuhan nas istami'u wa'u man 'asha mat wa man mata fat wa kullu man huwa atin at inna fis sama'i la khabara wa inna fil ardi la ibara mihadun mawdu' wa saqfun marfu' wa nujumun tamur wa biharun la taghur wa aqsama qussun qasama haqqan la in kana fil amri ridan la yakunanna ba'dahu sukhtun inna lillahi ladinan huwa ahabbu ilayhi min dinikum alladhi antum alayhi ma li ara an-nasa yadhhabun wa la yarji'un ardu bil maqami fa aqamu am turiku fanamu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yarwi sya'rahu. Nabi sendiri baca ni. Nabi kata aku sendiri dengar dakwah dia. Masa tu lagi dia akan dakwah di kota Mekah. Apa dia kata kepada orang? Maksudnya mafhumnya, dia menunggang unta berwarna merah ketika itu. Nabi SAW sendiri kata, aku tak boleh lupa. Dan dia akan dakwah. Dia kata, wahai sekalian manusia, berkumpullah dan dengarlah apa yang aku cakap ni. Bahawa siapa saja yang hidup pasti akan mati, yang mati akan lesap. Semuanya pasti akan tiba. Kan? Sesungguhnya langit ada berita, bumi ada ibrah. Hamparan yang dibentangkan, atap yang ditinggikan. Hamparan dibentangkan maksudnya bumi. Atap yang ditinggikan, bintang-bintang yang beredar, lautan yang berombak. Qus bersumpah dengan hak, Qus nama dia. Jika dia reda, maka itu pun telah dicakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah memiliki sebuah agama yang lebih dicintainya daripada agama yang kalian sembah ini. Itu agama Hanif lah, Hunafa mereka ni. Mereka ni digelar Hunafa, yang mana tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 4-5 orang saya sebut ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat daripada sejarah. Nabi sendiri tanya, Nabi kata mana Qus? Mereka kata Qus dah lama dah mati ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya masa tu, siapa-siapa ada tak ingat syair yang dia ungkapkan? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bangun dan Abu Bakar bacakan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ni ada kelebihan, dia boleh ingat nasab-nasab orang. Bila orang datang berhijrah ke Madinah, Nabi akan panggil Abu Bakar, ni siapa? Abu Bakar akan bagi tahu, ni fulan bin fulan, anak fulan, tok dia fulan. Abu Bakar punya ingatan kuat. Abu Bakar boleh baca syair-syair dia pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu kuat ingatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bukan calon-calon orang. Allahu akbar. Tadi saya cerita apa? Zaid bin Ibn Amr. Zaid bin Amr An-Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Inilah ayah kepada Sa'id bin Zaid. Dia pun tidak beriman kepada berhala ni. Mereka pun cari kebenaran kan. Yang Warqa bin Naufal ni akhirnya dia menganut agama Kristian. Dan itulah ketika itu yang benar. Dan dia mati atas agama tu. Tetapi ulama mengatakan bahawa dalam orang yang paling pertama, orang tua yang pertama meluk agama Islam adalah Warqa bin Naufal. Dewasa yang pertama yang meluk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Perempuan yang pertama masuk Islam adalah siapa? Khadijah binti Khuwailid. Dan anak budak pertama yang masuk Islam adalah Ali radhiyallahu an. Hamba pertama yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Hari itu kita silap. Sebenarnya yang tulis wahyu itu adalah Zaid bin Sabit. Ini Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Sa'id, dia pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ya Rasulullah, dia kata bagaimana, apakah keadaan ayah aku nanti? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, wa ummatun wahdahu yaumal qiyamah. Dia akan ada umat dia yang tersendiri pada hari kiamat. Jadi kalau orang tanya soalan kan, selain daripada Nabi, siapa yang pernah ada umat ni? Zaid ni seorang. Zaid bin Amr, dia ada umat dia sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga kepada dia, kata pada Isra Mi'raj, pada Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam kata,
aku telah melihat Zaid. Faqad ra'aitu fil jannati yashabu dhuyula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut juga, dakhaltul jannata fara'aitu li Zaid ibn Amr ibn Nufail dawhatain. Dan aku melihat, aku masuk ke syurga dan aku melihat Zaid ada, dia sedang menarik ekor. Maksud satu hadis menarik ekor maksudnya sedang menunggang, dan hadis kedua Nabi kata aku melihat dia ada 2 syurga, maksudnya besar Allah berikan syurga kepada dia. Jadi mafhum daripada sini adalah mereka-mereka yang kekal di atas agama mereka sebelum Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua akan masuk syurga. Dan apatah lagi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah pelihara. Tak ada seorang pun musyrik daripada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bukan musyrik, Abdul Muttalib bukan musyrik. Mereka tidak syirik sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.